Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4 Abu Bakar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbil alamin. Okey. Pada hari ini kita akan sambung tajuk yang kita telah pelajari pada minggu lepas, iaitu adab bertanya. Hari ini kita nak masuk satu topik dia, iaitu tentang faedah, akibat, hikmah dan tujuan. Tujuan ada dekat bawah ni, okey. Faedah, akibat, hikmah dan juga tujuan. Tujuan dekat bawah ni, okey. Kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu apakah itu faedah bertanya. Faedah bertanya dengan beradab. Okey. Yang pertama dia cakap faedah bertanya dengan beradab, yang pertama, ramai kenalan. Kita akan dapat ramai kenalan. Yang kedua, tercapai hajat. Yang ketiga, berakhlak terpuji. Yang keempat, tidak sesat jalan. Dan yang ke berapa ni? 1 2 3 4 5. Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah. Yang keenam, disukai dan dihormati. Yang ketujuh, dapat menambah ilmu pengetahuan. Ini ada tujuh faedah bertanya dengan beradab. Okey. Sekarang kita tengok pula akibat. Akibat tidak beradab ketika bertanya. Apakah akibat kalau kita bertanya tapi tanpa adab? Yang pertama dia cakap sesat jalan. Yang kedua, ramai musuh. Yang ketiga, mendapat susah. Yang keempat, dibenci masyarakat. Yang kelima, akan menghadapi masalah. Yang ketujuh, yang keenam, kurang ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh terakhir, akan jadi kera sumbang. Bukan jadi kera, tapi kera sumbang. Apa maksud kera sumbang? Kera sumbang ni maksudnya dia hidup dengan dunia dia je. Dia tak nak bergaul dengan orang lain. Okey, sekarang kita tengok hikmah pula. Hikmah mengamalkan adab bertanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. Okey. Faedah ada 7. Akibat ada 7, hikmah ada 7. Okey, tengok hikmah yang pertama dia cakap apa? Maruah terjaga. Yang kedua, luas pengetahuan. Yang ketiga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, disayangi masyarakat. Yang kelima, dipermudahkan hajat. Yang keenam, mengeratkan silaturahim. Dan yang ketujuh, melahirkan suasana harmoni. Okey, cukup sekadar tu hikmah. Kemudian kita tengok balik tujuan. Apakah tujuan bertanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun ada 7. Tujuan pun ada 7. Faedah ada 7. Akibat ada 7. Hikmah ada 7. Tujuan pun ada 7. Okey, tengok tujuan yang pertama. Tujuan bertanya yang pertama adalah mendapat faedah. Yang kedua, memberi kefahaman. Kita bertanya sebab kita nak faham lah kan. Yang ketiga, menunjukkan perhatian. Kita menunjukkan kita ni memberi sepenuhnya perhatian kepada sesi pembelajaran tu. Sebab tu ada yang benda kita tak tahu, kita bertanya. Yang keempat, untuk menyelesaikan masalah. Of course lah, untuk menyelesaikan masalah kan. Kita bertanya tu sebab kita tak tahu, kita nak selesaikan masalah tu. Dan yang kelima, mengembangkan idea dan pemikiran. Bila kita bertanya, orang yang kita tanya tu memberi jawapan, mampu untuk mengembangkan idea kita daripada asal ni. Oh, patutnya boleh jadi macam ni lagi. Macam tu. Faham?
Dan yang kelima, memberi kelebihan kepada seseorang. Maksud dia memberi kelebihan kepada seseorang ni, bila dia bertanya, dia yang lebih dapat ilmu daripada orang lain, orang yang bertanya, yang tak bertanya. Sebab apa? Sebab dia yang bertanya, dia yang terlintas dalam kepala dia kenapa boleh jadi macam tu. So dia dapat menyelesaikan masalah dia dan kelebihan buat dia. Macam tu. Dan yang terakhir, membangkitkan rasa minat dan rasa ingin tahu kepada sesuatu. Membangkitkan rasa minat dan rasa ingin tahu kepada sesuatu. Yalah, bila kita dah tanya tu, maksudnya kita macam berminat nak tahu. Kalau kita tak tanya tu, kita diam je. Maksudnya kita tak ambil kisah pun pasal benda tu. Okey? Boleh? Sekarang ni kita tengok balik muka surat seterusnya. Tengok balik muka surat seterusnya. Okey, ni muka surat 20. Muka surat 20 ni dia hanya cerita pasal kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Jadi kisah Abdullah bin Abbas ni ustaz nak kamu bacalah. Kamu baca sebagai sampingan, sebagai tugasan sampingan kamu. Demi memenuhi masa tu, dah habis jawab tugasan nanti, kamu boleh baca. Praktis membaca jawi dengan baca kisah Abdullah bin Abbas. Yang ustaz nak tekankan kat sini ialah yang ni. Yang ni, kejap ustaz zoom sikit. Ya, okey, itu dia. Okey, kita tengok yang ni yang penting. Perkara yang patut dielakkan sewaktu bertanya. Apakah perkara-perkara yang patut dielakkan? Maksudnya kat sini patut dielakkan, kita tak sepatutnya buat benda tu semasa bertanya. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sahaja. Kita tengok satu persatu. Okey. Yang kedua pula. Yang pertama dah start lagi. Yang kedua. Sorry. Okey. Yang pertama, bertanya dengan panjang lebar. Maksudnya tak boleh elakkan daripada bertanya panjang dan lebar. Supaya orang yang nak jawab nanti tu, dia faham apa soalan kita. Kalau panjang-panjang, takut dia tak faham pula soalan kita. Okey. Yang kedua, bertanya dengan tidak ikhlas. Bertanya dengan tidak ikhlas. Maksudnya, nak tak nak je tanya tu. Macam terpaksa je tanya. Okay? Yang ketiga, bertanya dengan menggunakan bahasa yang kasar. Kena elakkan daripada bertanya dengan perkara yang kasar. Contoh, Ustaz, ni apa ni? Saya tak faham. Aduh, susah lah Ustaz. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Faham? Elakkan daripada bertanya dengan menggunakan bahasa yang kasar. Yang keempat, tidak mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Tidak mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Lepas je kita bertanya, orang tu pun bagi jawapan, kita ucapkanlah terima kasih. Jangan tak ucap, faham ni? Kita nak dapat ilmu, nak dapat jawapan daripada dia tu. Berterima kasih pada dia sebab bagi jawapan pada kita. Yang kelima, bertanya dengan tidak memohon izin terlebih dahulu. Maksudnya, orang tengah bercakap-cakap terus tanya. Terus bangun bertanya. Tak boleh. Kita kena minta maaf. Izinkan saya untuk... Minta maaf Ustaz, izinkan saya untuk bertanya. Macam tu. Ustaz dah pernah ajar kan sebelum ni macam mana cara-cara untuk bertanya tu. Okay. Dan yang terakhir, tidak dimulakan dengan bismillah dan memberi salam. Ini yang perkara yang patut kita elakkan. Ada 6 perkara yang patut kita elakkan sewaktu bertanya. Jadi ini perkara yang penting. Perkara yang penting. 6 perkara ni sangat penting. Ustaz nak kamu tolong amalkan dalam hidup kamu dan praktikkan dia. Sebab apa? Sebab perkara ni kita selalu buat. Kita selalu bertanya sama ada dengan ustaz atau ustazah ataupun orang yang lain lah. Jadi elakkan perkara-perkara ni. Ada 6 perkara yang perlu dielakkan. Okey? Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Ustaz harap kamu faham penerangan ustaz. Seandainya ada soalan boleh ajukan dalam grup nanti. Okey? InsyaAllah ustaz akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Lain-lain tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.